Kita ayat berapa ya? Kita ayat habis hari tu start habis ayat 29. 29. Kak Syida dah boleh jadikan saya host, Kak Syida? Okey, sekejap ya. Semua dah ready semua, body pun dah start. So Kak Syeda jadikan Liza host dan Kak Syeda ada nanti kalau apa penting Liza calling je lah. On kan laptop ni. Buka kan cuma lagi sangat dah kan. Okey. Okey, alhamdulillah. Silakan. Kak Iza buka majlis dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Hari ni kita sambung ayat 30 ke Ustaz. Kalau Ustaz nak review sikit, nak ulang balik ayat 29 sikit tu ke? Boleh, boleh. Silakan Ustaz. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam surah An-Nahl setelah kita bercuti beberapa minggu kerana jadual yang tak menentu. Apapun, ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada Ramadan yang bakal tiba dan moga-moga kita diberikan kekuatan fizikal, kekuatan spiritual, teguh emosi untuk menghadapi Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti tunggu-tunggu, bulan yang Allah berikan lambakan kasih sayang dan cintanya kepada kita dari segenap sudut dan segi. Kita buat apa-apa, kita dapat sesuatu dalam bulan apa sebenarnya? Tahan diri je. Kan? Dengan hanya tak makan, tak minum, tahan diri daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, kita sudah dapat pahala. Dengan hanya tak buat apa-apa, kita beroleh pahala. Dan tidurnya kita itu dikira nilai ibadah. Bukan kerana memang nak tidur, tetapi khawatir kalau dia terjaga, ialah dia sorang-sorang kat rumah. Kalau aku terjaga, biasanya aku buat benda yang tak senonoh. Kan? Kalau dia terjaga, dia rasa dia sukar nak kawal mata dia daripada melayari laman web yang tak sesuai. Kalau dia terjaga, mungkin dia akan cenderung untuk berchatting dengan yang bukan mahram. So bagi dia, ya aku tak boleh tahan ni. Kalau aku kekal hidup, kekal bangun, aku akan berkreatif untuk buat benda-benda yang aku tak mampu nak halang. Ada baiknya aku tidur. So tidurnya tu dikira nilai ibadah. Tidurnya tu dikira nilai ibadah. Untuk prevent benda yang tak sepatutnya. Sebab ada amaran daripada Nabi SAW, ada dalam kalangan manusia yang masuk dalam bulan Ramadan dan dia tak dapat apa-apa melainkan dia lapar dan dahaga. Dia tak dapat apa-apa melainkan rasa lapar dan dahaga. Dan itu juga peringatan penting dalam surah Ghashiyah, bila Allah sebut tentang Ghashiyah. Jom kita tengok surah Ghashiyah sebentar. Allah sebut tentang dia berpenat lelah. Amilatun nasibah, working hard and exhausted. Dia dah bekerja keras sepanjang bulan Ramadan, tapi hasilnya sia-sia. Dia kepenatan tapi tak dapat apa-apa, tidak mendapat apa-apa hasil.
dia bawa pahala yang banyak di akhirat nanti, tapi bila ditimbang tiada nilai berat, pada pahala. So ayat 29 suratul Nahl, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa maswal mutakabbirin. Dalam kuliah yang lalu kita berhenti pada ayat ini tatkala orang-orang yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Kenapa dia syirikkan Allah? Setelah Allah berikan kurniaan besar, iaitu alam semesta ini, alam yang perlu dilihat, yang perlu dikagumi ini, malah mereka buat sebaliknya, take for granted terhadap apa yang berada di keliling. Melihat matahari yang hanya sekadar ini sumber cahaya kita. Melihat semuanya dari kaca mata sempit ilmu sains. Kan ada orang melihat alam ini hanya dari sudut itu saja. Yang begitu narrow, yang begitu rigid, hanya dari sudut ilmu sains. Sedangkan alam ini, dia sangat banyak ilmu yang terbabit mengenainya. Matematik ada, psikologi ada, geografi ada. Tapi bagi dia hanya sains. Dan ada kultus yang mengkagumi ilmu sains hingga mempertuhankan sains itu sendiri. Sampai level macam tu cara manusia berfikir. So fadkhulu abwaaba jahannam. Masuklah ke dalam neraka Jahannam. Masuklah melalui pintu neraka Jahannam. Kenapa sebut pintu? Kan sebelum ini kita ada je melalui ayat fadkhulun nar, masuk ke dalam neraka. Zuqu azaban nar, rasailah azab neraka. Tapi kali ini fadkhulu abwaaba. Pintu. Kenapa pintu? Kenapa sebut pintu? Dan beberapa pintu abwaaba jahannam. Apa signifikan menyebut pintu di situ? Sebab dekat dunia Allah tayangkan kepada dia jalan-jalan Line Ustaz putus-putus ke? pada ketuhanan. Line Ustaz sangkut. Line Ustaz putus-putus ya? Jalan-jalan menuju kepada Tak dengar. ketuhanan. Bagaimana kita perlu menguak untuk ikhlaskan. Ustaz? Menguak, membuka pintu Tak dengar tu. agar kita kekal. Lain saya putus. Line sangkut, Ustaz. Saya teruskan. Okay. Sangkut. Putus suara Ustaz. Saya tak bercakap apa lagi. Ni okey dah. Ni okey dah. Tak bercakap apa lagi. Okey. So fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah neraka itu melalui pintu-pintunya, kekal kamu berada di dalamnya selama-lamanya. Fala bi'sa maswal mutakabbirin, itulah seburuk-buruk tempat maswa tempat kembali, menemui ibumu. Maswa ni pelukan ibu, tempat kembali, tempat berehat yang sebaik-baik, seburuk-buruknya bagi orang-orang yang takabur, bagi orang-orang yang tak reti bersyukur, yang tak reti diuntung. Allah dah sediakan semua, tapi dia kekal takabur, menolak kebenaran. Waqila, dan ditanyakan kepada orang bertakwa. Waqila lilladzina taqau, dan ditanyakan pula kepada orang-orang yang bertakwa. Maza anzala rabbukum. Yang lain dengar ke? Tak dengar? Okey Ustaz, Boleh okey. dengar? Okey. Waqila lilladzina taqau, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, maza anzala rabbukum, apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu? Apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Qalu khairah. Seorang bertakwa membalas khairah. Di sini Nu'man Ali Khan nak kita melihat perkataan khairah ini satu dimensi baru jika nak dibandingkan dengan nanti perkataan hasanah. Lazimnya kita berdoa,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah dekat situ tu maksudnya apa? Hasanah di situ tu maksudnya seluruh segala kebaikan. So kalau kita nak buat perbandingan dengan kehidupan Nabi Ibrahim, basically apa yang ada kebaikan yang kita nampak physically pada kehidupan Nabi Ibrahim? Dibakar, tinggalkan keluarga, kan ujian-ujiannya itu berat. Tapi itulah level hasanah dia. So rupanya bila kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, level hasanah di dunia ini bukan bermaksud kimi, tidak. Tetapi level hasanah dalam bentuk bagaimana Allah akan consistently memberikan kepada kita ujian demi ujian, 4 buah hasil daripada kita berjaya lalui ujian tu. Tapi kali ini bila ditanya kepada orang bertakwa, apa yang Tuhanmu turunkan? Maka jawapan orang bertakwa, marvelous. Tuhanku telah menurunkan Quran yang sangat luar biasa. Diwakili dengan perkataan khaira. So level khaira ni lebih tinggi daripada hasanah. Orang bertakwa bila dia berinteraksi dengan Quran, baginya Quran adalah segalanya. Qalu khaira. Cuba tengok ayat tu diteruskan, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka-mereka yang excellent di dunia ini, mereka akan dapat hasanah. Wala darul akhirati khair. Namun di akhirat nanti mereka akan dapat kebaikan yang tidak kunjung habis. Khair. Tadi komen mereka berkaitan dengan Quran. Quran tu apa? Magnificent. Khaira tanpa alif lam. Infinite kebaikan. Infinite ketakjuban. Itu maksud khaira. So, bila kita renung balik, kita rasa macam tu ke Quran ni? Macam tu ke kita punya connection dengan Quran? Kita sudah sampai kadang-kadang ada kita rasa macam tu, tapi selalu ke begitu? So kita rasa, alamak, aku ni jauh lagi nak rasa macam tu. Ditanya kepada orang yang spesifik, yang bertakwa, apa yang diturunkan oleh Tuhanmu? Jawapan mereka adalah kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Dan di hujung Allah sebut, wala ni'ma darul muttaqin. Dan syurga itulah, darul akhirah itulah sebaik-baik, dan itulah yang wajar disebut sebagai nikmat. Nikmat kepada sebaik-baik negeri bagi orang-orang bertakwa. Cuba tengok transisi. Asalnya Allah sebut darul akhirah. Darul akhirah, negeri milik akhirat kepada negeri orang bertakwa. Darul akhirah orang belum masuk lagi. Tapi bila orang dah masuk, orang bertakwa dah masuk, oh ini milik orang bertakwa. Darul muttaqin. Tanah dekat syurga itu sudah bertukar nama. Tanah dekat syurga bertukar nama. Bertukar pemilikan. Dan ada satu lagi ayat lain yang juga similarly disebut tentang penukaran pemilikan ini. Suratul Fajr. Suratul Fajr. Kan di hujung Allah kata, wadkhuli jannati.
Wadkhuli jannati, apa maksudnya? Zawani apa maksudnya? Wadkhuli jannati. Apa? Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurgaku. Kan? Masuklah ke dalam syurgaku. Kejap. Kita masuk dalam syurga Allah. Dan Allah kata syurga tu milik kita. Tapi kenapa tiba-tiba Allah kata masuk ke dalam syurgaku, bukan syurga kamu? Kan pelik. Bila Allah kata masuklah ke dalam syurgaku. Sepatutnya bila kita masuk dalam syurga, pemilikan tu sudah bertukar milik. Dan kitalah jadi owner kepada syurga tu. Syurga tu milik kita. Sepatutnya disebut wadkhuli jannatuka. Masuklah ke dalam syurgamu. Atau wadkhuli jannatukum. Masuklah ke dalam syurga kamu semua. Ayat 30. Sebenarnya Allah nak kita berfikir begini. Sebelum kita mati, kita baca Quran, kita dapat gambaran-gambaran tentang syurga. Malah bukan sahaja orang yang baca Quran, tetapi orang kafir sendiri ada gambaran-gambaran untuk dia dapat some sort macam paradise. Dia ada gambaran-gambaran dia. Kita baca Quran sendiri, bila kita baca tentang ayat syurga, kita tergambar. Maka dengan gambaran itu menggambarkan buah saja, air liur sudah mula bertakung. Apatah lagi bila digambarkan syurga, hati ini berbolak-balik, duk-dap. Bila aku boleh masuk syurga? Kita ada gambaran-gambaran tertentu. Rupanya Allah kata, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurga yang aku sediakan. Bukan ikut gambaran di kepalamu. Tak, ini syurga yang aku sediakan untuk kamu. Woi, itu beza. Itu beza. Setakat yang kau gambarkan tu, itu bukan syurga. Syurga sebenar adalah apa yang aku sediakan. Ini syurga aku, bukan syurga yang kamu gambarkan. Gila. Kita mungkin ada gambaran syurga macam mana yang kita nak. Tapi rupanya Allah deny itu semua. Tak, itu gambaran level bawah. Sebab engkau tinggal di dunia dan gambaran dunia yang kau nampak. Gambaran pada kehidupan paling rendah. Tapi ini aku nak bagi engkau kehidupan yang paling tinggi. Kehidupan di syurga. Sebab tu kau kena masuk dalam syurga aku. Bukan syurga kamu. Ui, tergamam kita bila baca. Wala ni'ma darul muttaqin. Dan nikmatilah. Ataupun inilah sebaik-baik nikmat. Dan sumpah ini nikmat terbaik. Wala ni'ma darul muttaqin. Kan ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'ma ni apa nama, nikmat paling tinggi. Ataupun kadang kalau kita pergi certain restoran, kita order apa nama, pasta. Kita order pasta. Lepas tu kita buat perbandingan dengan, kan, kita pergi ke kedai-kedai, kita order pasta. So kita pun rasa satu kedai. Bila sampai ke satu kedai itu kita rasa, oh inilah rasa pasta sebenar. Itu nikmat. Yang dinamakan nikmat tu ini. Yang selama ini kita rasa Allah bagi aku nikmat ini, Allah bagi aku nikmat ini. Tak, itu belum. Itu bukan nikmat sebenar. Nikmat sebenar adalah Darul Muttaqin. Bila kita ada komuniti orang bertakwa dan komuniti itu komuniti sebenar berada dalam syurga. So, dar boleh jadi negeri yang besar. So, semua orang bertakwa dihimpunkan di situ. Jannatu Adnin. Wow. Jannat, benda tu terpelihara, terlindung. Tak pernah orang nampak. Jannat, syurga. Adnin, tumpuan. Adnin, tumpuan. Kenapa orang suka tinggal kat KL? Dia tempat tumpuan. JB,
All syurga, adnin ni tempat semua ada. Dan lazimnya bila kita singgah tempat tumpuan, kita dah tak nak pergi tempat lain. Tu jannatu adnin, syurga tumpuan. Kalau dulu kita sekolah, tanya sekolah dari universiti mana? Saya UPM. Oh, UPM ni petani. Awak dari mana? Oh, saya UM. Wah, orang bandar. Tu universiti tumpuan. Saya USM aja. Utara sangat. Tak naklah jauh Kedah. Utara sangat. Oh, saya UK. UK? UK Malaysia. UKM. Saya UK Malaysia. Oh, itu orang Bangi. Melayu. Oh, I'm UIA. Wah, ini international. Tu, ada universiti-universiti yang disebut sebagai tumpuan. Bila dah masuk tu, rasa macam sayang nak keluar. Tu, jannatu adnin, syurga tumpuan. Yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalamnya. Menariknya, Allah guna fi'il mudhari'. Boleh keluar masuk je. Fi'il mudhari'. Continuous masuk ke macam mana? Satu nahar. Tajri min tahtihal anhar. Kenapa Allah guna fi'il mudhari'? Sebab Allah nak kita gambarkan. Sekarang ni kau gambarkan kau sedang masuk. Engkau sedang masuk. Bukan lagi akan masuk. Engkau sedang masuk. Sebab bila disebut sedang masuk, kita sudah layak dan sedang menuju ke arahnya. Dan ini motivasi besar tuan-tuan. Allah tak kata kamu akan, tapi kalau sedang masuk, Allah nak pembaca Quran ini merasai anda sudah pun terpilih dan sedang menuju ke situ. Wow. Bila kita baca Quran, kita sedang menuju ke situ. Sedang menuju ke situ. Tunah. Sedang masuk. Tajri min tahtihal anhar. Maka bila kita masuk, kita akan nampak sungai-sungai yang mengalir. Bukan sebatang sungai, tapi beberapa sungai. Lahum fiha ma yasha'un. Dalam syurga adnin itu, di dalamnya, mereka boleh dapat apa saja yang mereka boleh dapat apa saja. Ma yasha'un. Apa saja yang mereka nak. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Begitulah balasan Allah. Okey, yang ini sangat mengujakan. Ada tempat lain yang Allah associate, Allah kaitkan benda tu dengan nama Allah. Kata Allah, unta Allah. Kemudian dalam surah Humazah, narullah, api Allah. Di sini Allah kata yajzillah, balasan Allah, ganjaran Allah. Allah tidak kata surga. Allah kata ini special dari Allah. Ganjaran ini punya besar, punya magnificent, punya magnitude. Disebut kadzalika yajzil muttaqin. Begitulah ganjaran orang bertakwa. Tak. Allah kata begitulah ganjaran Allah kepada orang bertakwa. Dan ini ganjaran yang special. Dalam syurga adnan kepada orang bertakwa. Dan cuba tengok apa yang ditanya kepada orang bertakwa tadi. Maza anzala rabbukum. Apa itu
diturunkan oleh Tuhanmu. Dan orang bertakwa, respon dia terhadap connection dia pada Quran. Selepas itu ganjarannya bertalu-talu. Hanya hubungan dengan Quran. Hanya bila berhubung dengan Quran dan kita boleh hidup seperti mana yang Quran nak. Ganjarannya itu bukan satu baris, bukan dua baris, 2 ayat. Dan di hujung Allah kata kadzalika yajzillahul muttaqin. Lari membicarakan tentang orang bertakwa dan orang bertakwa. Dahsyat. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Dan bila nyawa mereka diambil oleh malaikat dalam keadaan suci, thayyib, suci, bersih, baik. Alladzina tatawaffahumul malaikah, bila mereka diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan suci, yaqulun, malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Ni bila keluar roh, malaikat sambut dan ungkapkan sejahtera ke atas kamu, selamat ke atas kamu. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Bima kuntum ta'malun, kerana apa yang kamu buat. Sekejap. Ada kepelikan. Bukankah kita masuk syurga ni kerana rahmat Allah? Kan? Kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Basically bukan kerana apa yang kita amalkan. Sebab kalau nak dibandingkan, level of pengamalan kita dengan ikhlas tak ikhlasnya, dengan flip-flopnya, dengan kadang kalau kita boleh konsisten pun mungkin dalam tahun, itu pun setelah kita mula pencen, dah tak ada buat apa, umur berbaki itulah kita mula istiqamah, pergi ke masjid, baca Quran. So kalau nak dinilai, apa yang kita buat boleh masuk syurga, itu macam too good to be true. Tak gitu. Saat kita masuk syurga ni kerana rahmat Allah. Okey. Pernyataan itu kena tengok siapa yang bercakap. Kalau kita cakap, saya boleh masuk syurga kerana amalan saya. Itu tidak betul. Saya boleh masuk syurga kerana rahmat Allah. Tetapi Allah boleh tak sebut, tahniah, kau dah buat banyak dah, sila masuk syurga. Ini kalam dari Allah. Allah iktiraf apa yang kita amalkan, walaupun konsistensinya itu banyak, tetapi ini kata-kata pujian dari Allah, daripada malaikat. Mereka layak cakap. Sama macam Kak Liza cakap dengan Zawani. Walhal dia masak nasi pun boleh rentung. Kan, bila dia berjaya masak nasi, wah tahniah, mama bangga dengan kau. Satu benda tu je lah, tapi bab yang lain hancur. Tapi mama bangga dengan engkau. Sama macam perkataan ni. Bima kuntum ta'malun. Kau dah banyak buat jasa dekat dunia. Kau dah banyak usaha. Kau masuklah dalam syurga atas apa yang kau buat. Ini kan kata-kata motivasi. Supaya kita nak buat lagi dan nak buat lagi dan nak buat lagi. Walaupun mungkin kita tahu, kita punya tahap ikhlas kita ke laut. Kadang kita ada malas-malasnya. Kadang kita ada dalam keadaan terpaksanya. Tapi kita keep on going. Tetap buat. Maka pujian daripada langit. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam syurga. Kau telah banyak berdasarkan apa yang kau buat. Ini masa untuk berehat. Ini masa untuk bergembira. Bukan masa untuk bekerja. Okey. Kemudian ayat 83.
Okey, salam Ustaz. Memang nak tanya ayat ni in relative to hadis Nabi. Hadis yang mana ya, Puan Emir Azlina? Assalamualaikum Ustaz. Akan nak tanya sebab kita ada hadis Rasulullah SAW mengatakan kita masuk syurga macam Ustaz cakap tadilah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi ayat ini Tapi ayat ni Ustaz, dia mengatakan masuklah kamu, iaitu malaikat memberi salam, masuklah ke dalam syurga kerana apa yang telah kamu lakukan. Kan Ustaz kan? So jadi ini adalah amal kita. So macam mana Ustaz? Adakah di situ disebabkan kalimah ba tadi Ustaz? Sama ada ba sababiyah ke ataupun ba muqaba'ah tu Ustaz? Boleh Ustaz huraikan tentang yang tu Ustaz? Ba dekat situ, okey, ba dekat situ boleh jadi ba sababiyah. Kerana amal kamu, tujuannya sebab malaikat ni nak memuji kita. Basically memang kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Tetapi bila orang ucapkan tahniah, dia akan sebut benda-benda kecil yang kita buat ni. Walaupun benda tu tak signifikan pun, bukan punca sebenar. Tetapi kerana mereka ucapkan tahniah, mereka yang layak sebut engkau masuk syurga ni kerana amalmu. Sedangkan kita sedar dan tahu ini adalah rahmat daripada Allah. So ini in terms of para malaikat memuji orang-orang beriman yang mengekalkan ketakut pada kita, engkau masuk syurga kerana rahmat Allah. Sama macam tuan-puan, kalau saya selalu dipanggil ustaz, baguslah ustaz punya kuliah, ustaz punya penerangan ni bagus, sedangkan saya sendiri tahu bahawa yang bagus itu datang dari Allah. Allah yang beri kefahaman, bukan saya. Tapi pujian tu kita tetap terima juga bertali arus. Dan orang yang memuji pun tahu benda tu memang datang dari Allah. So ayat ni dalam bentuk consolation, nak menenangkan ataupun nak memuji. Malaikat memuji usaha manusia yang dia tahu sangat banyak rintangan, tetapi akhirnya berjaya kembali semula ke syurga. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kemudian ayat 33, hal yang zuruna illa ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Tadi orang yang beriman, orang yang bertakwa diwafatkan oleh malaikat maut, tarik nyawa. Malaikat maut tarik nyawa. On the other hand, ada grup yang tertunggu-tunggu malaikat. Kan, ada satu kelompok manusia yang tertunggu-tunggu malaikat. Kan, hal yang zuruna illa ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawa mereka atau kedatangan azab Tuhanmu yang akan membinasakan mereka. Kenapa cerita pasal malaikat pula ni? Pertama, tanggapan masyarakat Arab, terutamanya kafir Quraisy, bagi mereka malaikat ni anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. So bila disebut anak perempuan Tuhan, well, anak perempuan mainnya masak-masak, make-up. Apa yang boleh diharap dengan anak perempuan? Itu bentuk condescending. Bentuk meremeh dan melekehkan. Lalu Allah datangkan, oh kau remeh-remehkan malaikat. Kau tunggu apa? Apa yang korang tunggu? Kan dekat atas kan dia ada sebut tentang bila yaumul qiyamah, ngatas sa'ah. Kan bila disebut, ni ayat 24, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, bila dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan oleh asatirul awwalin, kan sangat berbeza dengan orang yang bertakwa. Bila disuruhkan Quran, ni apa? Oh, ini berita dongeng, berita orang terdahulu. Dan
sangat dengan orang bertakwa. Orang bertakwa melihat Quran ini penuh dengan kebaikan, keluarkan. Nah, begitu banyak benda yang kita boleh peroleh, boleh raih daripada Al-Quran. Tapi orang-orang tidak beriman kekal dengan pandangan mereka yang begitu tersasar. Maka dikatakan kepada mereka, apa yang korang tunggu? Hal yang zurun, apa yang korang tunggu? Dan korang tidak menunggu kecuali kedatangan malaikat ataupun datangnya perkara lain perintah dari Tuhan ialah kau mati. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Orang dulu pun sama dia perangai macam ni. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak menzalimi seseorang pun. Kenapa ada yang kaitkan ayat dikaitkan dengan Allah? Ada manusia yang melihat Tuhan ni tak ada lain, asyik nak hukum aja, asyik nak azab saja. Bila orang tak bersetuju dengan dia, dengan hukum dia, dia nak azab. Kan tu zalim. Sedangkan realitinya ialah Allah beri panduan. Allah beri pedoman. Allah turunkan kitab. Tapi apa tindakan mereka? Tindakan yang mereka buat adalah kita tunggu siapa yang betul. Sepatutnya bila dah diberi, engkau datanglah kaji, baca, fahamkan. Kalaupun tak nak percaya, fahamkan dulu. Tapi apa yang mereka buat? Kita tunggu. Last sekali tak buat apa-apa. Bukankah itu tindakan menzalimi diri sendiri? Orang dulu pun sama. Bila Rasul dia cakap akan datang azab, tak apa, kita tunggu. Mana azab tu? Buat datang. Sedangkan sepatutnya orang beriman, bila disebut tentang akan datang azab, akan datang hari kiamat, dia bertindak buat sesuatu. Dia respon kepada perkara itu. Bukannya menunggu sambil berpoya-poya. Ini semua dongeng ni. Tak percayalah. Dia sama macam kalau ada ramalan cuaca kata esok minggu depan akan banjir, akan hujan lebat luar biasa, tolong bersedia. Hujan lebat tu akan tetap datang walaupun waktu announcer tu announce dekat TV, kita tutup TV. Hujan lebat tu tetap akan datang. Orang yang announce tu cuma bagi amaran, bagi peringatan. Kita tutup TV, tidak merubah apa-apa perkara. Seorang kafir, dia tutup TV, dia tunggu. Mana? Tak ada pun. Dia tak buat persediaan pun. Jadi bila hujan lebat dan datang banjir, baru dia terkapai-kapai. So, wama zalamahumullah. Allah tidak sekali-kali menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun. Merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Dan perbuatan zalim di sini merujuk kepada anda tidak memanfaatkan Al-Quran yang diturunkan. So, daripada awal cerita pasal Quran. Daripada awal cerita pasal Quran. Fasabahum sayyi'atu ma amilu. Lalu mereka dirasakan azab. Fasabahum sayyi'atu ma amilu. Asabah kesan. Ditimpa azab sebagai balasan daripada perbuatan buruk mereka. Wahaqa bihim maka nubihi yastahziun, dan azab itu meliputi mereka sebagai hak, sebagai balasan yang tetap bagi apa yang mereka ejek-ejek dahulu. Asatirul awalin tu bentuk ejekan lah tu.
Ini berita orang dulu. Itu mengejeklah tu, yastahziun. Buat lawak. Ayat Quran nak dibuat lawak. Ayat Quran nak dibuat lawak. Ayat 28 ada ya. Apabila datangnya malaikat mencabut nyawa mereka, mereka kena surrender. Faqalu salama. Okey. Ayat 28. Dua-dua akan dimatikan oleh malaikat. Tapi orang zalim waktu tu baru kata kami tak buat apa-apa. Kan macam anak kita kan. Dinding dah berconteng. Bapak balik. Siapa buat ni? Tak ada. Tak ada buat apa-apa. Kalau buat muka cute macam tu, bapak dia boleh bertenang dan lupakan yang lain. Macam tu. Tidak. So, orang-orang kafir ni walaupun dia buat muka cute depan malaikat, dia sudah tidak jadi cute dah. So, terima kasih Kak Harlina kerana highlight benda tu. So, di atas dia some sort macam berulang, di atas sebut tentang orang orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, dan di bawahnya disebut tentang orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. So fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Oleh itu mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat yang mereka lakukan, dan azab Allah itu meliputi mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka ejek-ejek dahulu. Dibuat jenaka. Wa qala alladhina asyraku, dan berkatalah orang-orang yang musyrik. Asyraku, musyrik. Jarang pun ahli kitabil ladzina kafaru, ahli kitab yang kafir, tapi ini Allah letak asyraku. Berkata orang-orang yang lazim Allah min dunihim. Kalau Allah nak, kami akan sembah selain daripada dia sesuatu pun. Kata Allah berkuasa, kenapa Allah tidak tentukan kami untuk sembah Tuhan? Kan? Ini logik psikologi syirik. Dia boleh berlogik macam ni. Kan Allah berkuasa, kalau Allah nak, Allah. Tapi dibiarkan. Why? Dah tentu ada kebaikan. Gitu. Kau ada tak terfikir kita macam ni di biologi. Walabauna, kami atau mak bapak kami dulu, keturunan kami, wala haramna min dunihi min syai'. Tentulah kami tidak mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan perintah dia. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Begitulah alasan orang terdahulu dari mereka. Fahal 'ala rusuli illal balaghul mubin. Maka bukankah rasul-rasul semua tidak bertanggungjawab selain daripada menjelaskan? Habis rasul tu buat apa? Itu cara Allah jawab. Habis rasul-rasul tu buat apa? Kan dia dah sampaikan, jelaskan pada kamu. Yang korang tak nak dengar, kenapa? Mereka cuba berlogik dengan Tuhan, tetapi Allah sudah pun sediakan jawapan yang membungkamkan.
Mereka beralasan Tuhan kan maha kuasa. Tuhan boleh saja melorongkan hati-hati kami ini supaya kekal menyembah Dia. Kan? Macam tadi contoh anak yang conteng dinding, dia cuba beralasan. Kan dinding ni luas, putih pula tu, jumpa maka. So bapak dia nak jawab. Bapak dia jawab apa? Buku yang bapak bagi itu kertas-kertas mahjong yang kami beli itu kan dinding ni juga dibeli. Kita kena jawab lebih kreatif. Sebab kadang kita bila kita dah kalah dalam berlogik, mak bapak antara lain dia pilihan adalah kalau tak hanger batang paip. Kan? Kalau tak hanger batang paip. Benda macam itulah. So Allah jawab dengan logik bila mereka tindak. Perdebatan yang jawab logik mereka cara logik mereka berfikir. Kemudian walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Tidak hanya itu, kami telah bangkitkan perkataan yang Allah pilih adalah ba'atsna. Dan kita tahu nanti kita ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kenapa tidak disebut saja walaqad arsalna fi kulli ummatir rasula? Kami hantar, kami utus, tetapi ba'atsna. Ba'atsna kata asal dia bangkit. Why bangkit? Sebab umat itu sudah rosak, hati sudah mati. Dia perlu seseorang yang menghidupkan balik hati itu. Kami utus, kami bangkitkan pada setiap umat Rasul. Tiap umat. So ada possibility dekat India tu pun ada Rasul. Atau dekat China juga ada Rasul ke macam mana? Setiap umat, apa maksud umat dekat sini ni? Kan ada pendapat ulama-ulama moden, Nu'man antaranya, dia melihat Siddhartha Gautama Muda tu boleh jadi Nabi Zulkifli berdasarkan Buddha tu berasal daripada Keppel. Nama tempat dia tu Keppel. So Zulkifli kan hampir sama Keppel dengan Kifli tu yang memiliki kifl. So boleh jadi di situ juga, tapi wallahu alam itu hanya tekaan-tekaan berdasarkan pembacaan dia. Tapi rupanya ya setiap umat ni ada rasul. Dan rasul itu tugasnya untuk memperkenalkan Allah yang wajar disembah, yang wajib disembah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah dan jauhi at-taghut. Dan taghut paling besar adalah apa yang ada dalam diri kita. Sebab tu perkataan yang digunakan adalah wajtanibu, jauhi benda yang sudah ada dalam diri ni. Ijtanibu, jauhi benda yang sudah dekat, at-taghut. So taghut
lazimnya diterjemah sebagai berhala. Taghut lazimnya diterjemah sebagai berhala. Tapi kata akar taghut adalah tagha. Tagha ni melampau. Kalau dalam air dalam besen, kan, air dalam teko macam ni, kalau air tu dekat permukaan, itu belum dikatakan tagha. Tapi jika kita tambah lagi air dan dia mula melimpah, itu tagha. Dia melimpah. So taghut apa saja perbuatan kita yang melampau. Syed Qutb dia pernah sebut, saya baca dalam buku Kompas 144 ni, Syed Qutb dia pernah sebut, perbuatan melampau ni boleh jadi dalam bentuk kita mendahulukan pembacaan terhadap kitab lain berbanding Quran. Sampai macam tu, melampau tu. Kita boleh dahulukan benda lain selain daripada Quran. Sewaktu ungkapan dekat sini wajitan ibu tu, kita kena jauhi benda yang sudah menjadi darah daging. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang kita kena ubah. Dan tu paling mudah sewaktu bulan Ramadan. Kan anzala fihil Quran minal huda wal furqan. Adanya Ramadan kita boleh kenal pasti mana-mana perkara yang melampau yang perlu diubah. Yang perlu diubah. Faminhum man hadallah. Ada antara kita, maksud ini datang, maka dia menyambut baik dan Allah beri hidayah. Tapi ada antara mereka yang man haqqat alaihi dhalah, yang berhak di kesesatan. Kenapa berhak ditimpa kesesatan? Sebab dia pilih itu. Dia pilih itu. Katalah Kak Liza tawarkan pada Zawani, anakku, kau nak pergi IOI, Putrajaya, okey boleh silakan. Mak tawarkan option. Kau nak guna Waze atau kau nak cari sendiri. Kan dah ditawarkan, nak guna Waze, kalau guna Waze ini aplikasinya. Atau kau nak cari sendiri, jalan sendiri pergi tengok papan tanda. Silakan. Option sudah diberi, tapi dia pilih cari sendiri. Akhirnya sampai ke Hatiai. Putrajaya tak sampai, dia sampai ke Thailand. Sebab duk tengok papan tanda dan akhirnya sesat. Faminhum man hadallah, Allah dah bagi Quran, dah bagi Rasul, dia tak nak ikut. Wajarlah dia sesat. Itu cara berfikir macam tu. Bukannya Allah terus cap dia, engkau sesat, engkau dapat petunjuk. Yang kau ni sesat. Tak. Orang itu ada kuasa memilih. Suatu kadang psikologi syirik ini, dia macam tak masuk akal. Di masa yang lain dia kata, manusia sepatutnya ada free will. Apa free will? Ada kebolehan untuk memilih. Sedangkan dirasa semua ini adalah sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tuhan dah pilih macam tu, maka aku macam itulah. Dan kata-kata mereka lagi kata apa? Kenapa engkau mencuri? Dah Tuhan takdirkan aku mencuri, nak buat macam mana? Mereka sendiri minta manusia ini perlu ada free will. Tapi bila Allah tanya, kan tadi Allah tanya, mereka sendiri mendakwa, kalau Allah nak, Allah boleh saja tentukan kami terus sembah Tuhan, sembah Allah, tanpa pilih yang lain. Tadi kau kata nak free will. Sekarang ni kau nak pula dipaksa untuk sembah Tuhan. Yang mana satu ni? Kau ni yang mana satu sebenarnya?
Sebab tu kalau berhadapan dengan mereka ni, hujah mereka melompat ke sana kemari. Dan akhirnya orang yang dahulunya bersemangat untuk dakwah, macam Ustaz Ikram, untuk dakwah mereka-mereka yang agnos, yang etis ni, mereka jadi fed up. Jawapan bertukar-tukar, tak konsisten sebab mereka tiada apa yang nak dirujuk. Ibarat sarang labah-labah, dia nak kat situ, dia punya point kat sana, dia point kat sana, rupanya semua point yang dia bergantung tu lemah. Sekarang kan jadi trending. Apa engkau tak ada? Lemah. Tapi itu sebenarnya perkataan yaskhar dalam surah Hujurat tu. Saya malas nak guna sebab itulah berkaitan dengan yaskhar tu kan. Sikit lemah. Jangan rendahkan orang lain. Relax sudahlah. Okey. So faminhum man hadallahu minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka arahan kepada manusia, berjalanlah atas bumi Allah ni. Allah suruh kita bercuti keluar berjalan. Cuti-cuti Malaysia. Kenapa perlu bercuti? Allah suruh kita lihat. Fanzuru. Allah suruh kita lihat. Bukan Allah suruh kita rehat. Lain. Bercuti, berjalan keluar negara ke mana-mana, Allah suruh kita tengok. Bukan suruh kita rehat. Fanzuru. Lihat. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Macam mana akibat orang-orang yang mendustakan ini. Macam mana tu? Tak faham. Allah suruh lihat akibat orang-orang yang mendustakan. Katalah kita bercuti ke Melaka. Kan bercuti ke Melaka. Apa yang kita boleh tengok dekat Melaka? Kesan orang-orang yang mendustakan. Kan? Kak Liza, kalau kita pergi ke Melaka, macam mana kita nak memahamkan ayat ni untuk kita melihat akibat orang-orang yang mendustakan? Tempat bersejarah ke Ustaz? Tempat bersejarah, okey. So macam mana kita boleh relate? Oh, inilah kesan orang yang mendustakan tu. Melaka tak tahu Ustaz. Kalau yang dalam Quran kita Madain Soleh apa tu tahulah. Tu lah. Maksudnya kena pergi Madain Soleh saja ke atau kalau tempat lain? Tak juga tu lah, tak dapat nak gambarkan. Okey. Bila Allah macam mana Kak? Laut Mati pun boleh tengok Ustaz. Okey, Laut Mati maksudnya hanya kena pergi tempat spesifik macam tu baru kita boleh hidupkan ayat ni atau macam mana? Baca ayat Quran pun boleh nampak Ustaz. Tak payah pergi pun tak apa. Allah suruh pergi. Fasiru, Allah suruh pergi. Okay. Ayat Quran ni Allah suruh pergi. Berjalanlah kamu atas muka bumi, lihat bagaimana akibat-akibat orang-orang yang mendustakan. Bila Allah suruh kita pergi berjalan, kita pergi tempat orang, kita akan lihat yang hidup itu generasi sekarang. Kan, generasi sekarang ni ada yang Muslim dan ada yang non-Muslim. Dan kita tahu orang-orang yang mendustakan ni lazimnya adalah mereka-mereka yang tak beriman. Muslim pun mungkin tidak beriman. Tapi dia ada generasi terdahulu. Yang generasi terdahulu tu mewariskan ilmunya. Jadi kita pergi tempat orang, mana orang-orang tua dulu yang tak percaya tu? Dah tak ada dah. Oh, ingat mereka boleh menongkat langit, rupanya mati juga. So bila kita ada kesedaran macam tu, wow, aku tak kekal atas muka bumi ni. Aku tidaklah boleh menongkat langit walaupun aku rasa, Tuhan tu begini dan begini. Tidak. Sebab ada kesan-kesan kedatangan Rasul.
kesan-kesan kedatangan pendakwah. Kan dekat perumahan kita, bukan tidak pernah kita menerima kunjungan daripada kumpulan tabligh. Ada rumah yang menyambut baik dan ada rumah yang menghalau mereka dengan caci maki. Lalu orang yang pernah caci maki itu, dia kekal ke? Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Oh gitu. Allah nak kita lihat kesan-kesan mereka yang tak nak ikut, malah mengabaikan pula sunnah ni. Sebab dalam ayat ini disebut tentang Rasulah. Tentang Rasul yang bawa risalah. Tentang sunnah-sunnah baginda. Ada yang dapat hidayah, ada yang sesat. Maka Allah suruh kita perhati, belajar daripada mereka-mereka yang dahulunya enggan, sekarang apa akibat mereka. Bukan suruh interview pergi, pakcik macam mana sekarang? Suruh nak sesat? Bukan macam tu. Allah suruh tengok je. Tengok. Bukan suruh interview. Tengok je. Fanzuru. So maksud fanzuru ni, okey tengok. Okey, saya dapat ibrah yang besar daripada sini. Masjid kekal di situ. Tetapi penghuninya saling berganti. Ada yang dahulunya engkar tak nak pergi masjid, akhirnya ke kubur juga. Yang kekal pergi masjid pun mati juga. So, dua-dua akan mati. So, why not? Sebelum mati, kita usahakan sesuatu. Biar bila mati itu akan dapat pengakhiran yang lebih baik. Gitu. Sebab dua-dua mati. Ya, madain soleh tu Nabi larang, tegah. Takut terhinggap penyakit umat terdahulu. Oh, rupanya virus yang ini boleh berjangkit. Virus kemungkaran, virus kesombongan, dia boleh berjangkit. Oh. Kalau tidak, tak adalah yang mentor-menti tu. Ustaz, patutlah ayat sebelumnya tu cerita pasal kematian orang beriman dengan orang yang kafir. Boleh kita kaitkan dengan ayat bila kita berjalan di muka bumi ni, kita melihat kehidupan dan kematian orang terdahulu dengan kehidupan orang sekarang lah. Itu beza dia tu, Ustaz. Nampak. Dia tentang nak tengok orang tu, dia macam mana pun dia akan mati. Dia engkar macam mana pun dia akan mati. So kalau orang Kelantan kata, tak sah gerebe sangatlah. Sebab kita semua akan mati. Sebab tu dalam saya baru ditanya oleh KP Jakim semalam. Dia PPA lah, hubungi. Kata, Ustaz boleh tak tolong ulas pasal sebab Quran awal kan pasal surah Sajdah. Quran awal tahun ni pasal Sajdah. So ada wartawan nak tanya dia pendapat tentang Quran awal tentang surah Sajdah tu. Rupanya dekat hujung surah Sajdah tu Allah kata Allah akan settlekan perbalahan antara Bani Israel di akhirat nanti. Allah akan settlekan perbalahan antara Bani Israel di akhirat nanti. Apa ayatnya? Siapa ingat? Hujung surah Sajdah selepas sebut pasal Nabi Musa tu. Okey, ayatnya walau syi'na amman ammal ladina amanu wa man azlamu walaqad ataina. Okey. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Allah lah yang akan jadi judge between them. Allah yang akan jadi judge antara mereka pada hari kiamat fima kanu fihi yakhtalifun, atas apa yang mereka ikhtilaf, atas apa yang mereka gaduhkan. Apa maksud ayat ni? Allah nak bagi tahu kita, kita sekarang pun hidup dalam masyarakat yang akan ada perbalahan, yang akan ada perbezaan pendapat, yang akan ada perbezaan prinsip. Dan dengan perbezaan pendapat, perbezaan prinsip itu, kalau dia dibesar-besarkan, kalau dia makin merebak, akan tertubuhlah parti yang berbeza-beza.
Sedangkan arahannya adalah kamu jadi umat yang satu. Bersatu padu, kerjasama. Berbalah itu biasa. Tak se, tak se, tak sependapat itu biasa. Tapi jangan sampai berbunuh-bunuh. Sebab korang semua akan mati. Dan biar perbezaan pendapat itu nanti Allah yang akan settlekan. Sebab bila orang berbalah ni, dia tak puas hati. Dia nak dia menang. Dia bunuh pihak lagi satu. Sedangkan surah ini adalah tentang bagaimana kita boleh akur, tunduk dengan perintah Allah. Sujud di hadapan dia. Aku berbalah, saya berbalah dengan Kak Liza, sampai ke sudah saya nak menang. Rupanya arahan Allah. Engkau berbalah, engkau berdua sujud depan Tuhan, biar Allah settle perbalahanmu. Nanti di akhirat. Sebab berbalah pun tak ke mana. Bayangkan cucu Nabi dibunuh kerana perbalahan. Nak tengok macam tu ke? Ui, surah Sajadah ni. Tapi saya tak masukkanlah dalam apa nama speech KP Jakim tu. Boleh juga kan masukkan. Nampak sangat yang ini nak menang sendiri, yang ini asyik sindir menyindir. Akhirnya masyarakat kita berpecah. Itu. So perbalahan tu, punca kepada perbalahan, dan bagaimana kita boleh melihat Allah lah yang bakal menjadi pemutus kepada ikhtilaf kita akhirnya. Kalau kita setuju begitu, sekarang kita sama-sama sujud di hadapan Allah. Sebab bila sama-sama sujud, kita tak beza saya dengan orang sebelah, tak ada beza dari sudut siapa lebih mulia. Tak, sama-sama sujud. Sama-sama menghina diri di hadapan Tuhan. Dan ikhtilaf itu bukti yang kita ini sangat lemah. Lemah. Betul lemah depan Tuhan. Itu ikhtilaf. So, kita sudah sampai pada ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-36. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Masih lagi dalam kerangka Allah suruh kita keluar dan berjalan. Sementara surah An-Nahl ini Allah suruh kita perhati dan banyak perhatikan, terutamanya apa yang berada di luar daripada kitab. Maksudnya kita kena tutup Quran, tengok dekat keliling, masih lagi dalam konteks yang itu, supaya selepas daripada ini kita dapat menyeimbangkan untuk ingat Tuhan bukan hanya sebahagiannya melalui bacaan Quran, tetapi sebahagian yang lain tatkala kita tak ada Quran depan mata, tapi kita ada bukti-bukti ciptaan Allah yang akhirnya membuatkan hati kita kekal ingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Sampai 11.30 Ustaz. Sejam saja ke Ustaz sempat hari ni? Oh, sampai pukul 11 lah. Loh. Ustaz sempat ke tak? Saya okey je. Boleh. Tak kalau Ustaz tak sempat tak apa. Boleh. Sebab tersilap tengok masa. Oh, ada orang nak bagi kurma. Nantilah. Okey. So, ayat 37 kita sambung balik ayat 37. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil wa ma lahum min nasirin. Okey, ayat 37. Ayat 37, Allah sengaja memberi gambaran kepada kita Nabi ni cara kerja dia macam mana? Semangat dia tu macam mana? Maka Allah kata, kalau kau bermati-mati nak mereka ni dapat hidayah, tapi Allah tak nak bagi.
Allah tak nak bagi siapa yang sengaja memilih kesesatan. Malah mereka tidak akan dibantu. So ayat ini sebenarnya nak nyatakan bukan salah Nabi mereka tak dapat hidayah. Bukan salah Nabi mereka tak faham. Bukan salah Nabi kalau mereka tak terima Islam. Bukan salah Nabi. Nabi sangat nak mereka ni dapat hidayah. Nabi tak ada sebarang apa? Nabi tak ada sebarang sebarang kepentingan lain. Tak. Nabi memang nak mereka dapat hidayah. Nabi tak ada sebarang dendam. Nabi tak ada sebarang hasad, dengki ke tak. Sedangkan kalau kita lah, kan, kita, cikgu, dah anak murid buat tarik. Kau buat aku macam ni. Kau tak tahu aku cikgu, kau siap. Engkau siap. Aku konon-konon bagi hulur. Nak nota peperiksaan aku bagi. Tapi tajuk lain. Biar kau rasa. Nabi tak macam tu. Nabi memang nak kalau boleh semua orang dapat hidayah. Sebab tu tumpuannya sewaktu Abasa wa tawalla, tumpuan Nabi kepada pimpinan Quraisy tu sangat intens. Nabi sangat bersemangat. Sehinggalah Allah kata, dia ni, kalau kau bagi dakwah atau tak bagi dakwah, hati dia sama je. Sampai ke tahap tu, Allah reveal apa dalam hati orang tu. Barulah Nabi slow down. Kalau tak, Nabi sangat nak dia ni tolonglah, dia ni. Sehingga Allah bagi tahu apa dalam hati orang tu. Baru Nabi slow down. Tapi kalau kita lain. Tengok. Comel ke tak? Kalau comel, okey. Kalau tak comel, dengan ustaz lain. Ui, dahsyat. Kita dahsyat. Nabi, intahris ala hudahum. Engkau terlalu tamak. Harus ni tamak. Nabi sangat tamak. Sangat berharap kalau orang yang didakwah ni dapat petunjuk. Tapi atas keputusan Allah nak bagi atau tidak. Sebab Allah yang tahu hati dia macam mana. Kalau Allah bagi petunjuk dan dia persiakan, sia-sia. Wa ma lahum min nasirin, dan orang macam tu hopeless. Tak ada dah. Tak ada dah orang, tak ada siapa yang boleh bantu dia. Bila kata malahum min nasirin, Nabi pun tak boleh bantu. Ui, dahsyat tu. Kan dahsyatnya. Macam tu. Nabi pun tak boleh bantu. Wow. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah. Sungguh-sungguh. Mereka bersumpah dengan nama Allah. La yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan bangkitkan orang yang telah mati. Bala wa'dan alaihi haqqa. Bahkan janji Allah tetap benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak manusia yang tak tahu. Dia masuk ke dalam wilayah bangkit dari mati. Bangkit dari mati. Ayat ini sebenarnya nak stated benda yang obvious. Benda yang menjadi kepelikan. Macam mana engkau boleh fikir, engkau bersumpah atas nama Allah bahawa Allah tak akan bangkitkan orang mati. Benda tu pelik. Benda tu pelik. Sehingga Allah quote dalam Quran. Letak dalam Quran.
Suatu sumpah yang pelik. Engkau bersumpah dengan nama Allah yang Allah tak akan bangkitkan orang mati. Apa engkau ingat Allah tak berkuasa? Tapi engkau boleh sumpah atas nama Allah. Kenapa sumpah atas nama Allah? Sumpah atas nama Allah maksudnya engkau iktiraf kekuasaan Tuhan. Tapi bila engkau bercakap, engkau tak iktiraf pula Tuhan tu berkuasa menghidupkan orang mati. Bukankah ayat tu sangat bertentangan? Sebab tu Allah kata bala wa'dan alaihi haqqa. Janji Allah benar. Manusia yang tak tahu. Janji Allah benar. Manusia yang tak tahu. Dan hari itu ayat ada tulis pasal perkongsian daripada Fetri Yahya tu kan. Fetri Yahya tentang dilema seorang anak yang dipaksa untuk buat pinjaman 50,000. So anak kena bayar bulan-bulan, duit tu kena bagi mak bapak sebagai balasan kepada jasa mereka membesarkan. Anak tu dalam dilema, kalau pinjam 50,000, duit gaji tinggal RM23. Dia nak makan apa bulan-bulan? Dia bayar 50,000 bulan-bulan, tak tahu berapa nak kena bayar installment. Itu juga satu benda yang pelik. Pertama, kita mak bapak, anak tu adalah amanah. Anak tu Allah beri pada kita, Allah amanahkan. Bukannya milik kita. Amanah. Allah pinjamkan anak tu. So kita pun jaga amanah ni, kita jaga dari kecil sehingga dia besar. Dan tiba-tiba bila dia dah besar dan dah bekerja, kita tuntut dari amanah ni untuk bayar kita balik. Kan contohnya saya diamanahkan oleh Kak Liza, tolong jaga teko ni. Tolong jaga teko ni. Oh, saya pun dengan jujurnya jaga. Hari-hari saya gilap, saya basuh. Clean and clear. Nak buat kopi, saya buat kopi dalam ni. Siap baca pula Yasin 3 kali malam Jumaat. Biar nampak berkat sikit, bercahaya. Glow in the dark. Dan bila saya dah puas menjaga teko ni, tiba-tiba saya tuntut dengan teko ni. Teko, aku bukan setakat baca kau Yasin 3 kali malam Jumaat, aku baca kau 30 juzuk tahu. Sekarang bayar balik. Saya minta pada teko ni, bayar balik. Bayar. Apa usaha aku untuk jaga kau selama ni? Bayar balik. Kan pelik. Kita minta dengan amanah, suruh bayar balik jasa kita. Kenapa tak minta dengan yang beri amanah tu? Siapa yang bagi amanah anak? Allah. Minta pada Allah suruh bayar. Saya sepatutnya minta pada saya. Pelik ni cara kita berfikir. Sama pelik ni macam ayat 38 ni. Bersumpah atas nama Allah, tetapi pernyataan sumpah itu menunjukkan Allah tu kurang kuasa. Sebab tu Allah kata, manusia ni tak tahu layak lamun. Mereka ni bodoh. Tak tahu satu abuk. Tak tahu apa yang dia cakap. Malah kalau kes mak bapak tadi, itu kategori mak bapak derhaka. Mak bapak yang derhaka. Oh, ingat anak dia yang derhaka. Mak bapak juga derhaka. Umar pernah nasihatkan semacam itu. Terutamanya bila nak bagi nama anak. Ini bangga bagi nama anak panjang-panjang, yang letihnya anak. Lepas tu buat kontes nama dia. Tu mak bapak derhaka. Menzalimi anak dia. Sebab nama tak boleh ubah. Si anak tak boleh pilih nama dia. Yang pilih siapa? Mak bapak. Anak tak boleh pilih nama dia. Anda titipkan nama pada anak tu. Itu yang dibawa nanti sampai jumpa depan Tuhan. Anda bagi nama anak panjang-panjang.
Dah dipanggil 1 jam nak panggil nama dia je. Dahsyat. So, sepanjang hidup dia, bila dia nak isi borang OMR, dia sambil isi sambil maki mak bapak dia. Ui, dahsyat. Dahsyat. Mak bapak hanya tahu nak buat konten dalam TikTok ni. Habis. Aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Liyubayyina lahum. Kenapa Allah bangkitkan semula? Kenapa dalam banyak kekuasaan Allah, Allah tentukan bahawa dia boleh bangkitkan semula? Baiklah untuk menerangkan kepada orang-orang yang tak percaya ini. Yakhtalifuna fi. Apa yang mereka gaduhkan. Apa yang mereka perselisihkan. Kenapa mereka gaduh? Sebab dalam skop ilmu sains yang terhad yang mereka ada, mereka kata tak mungkin akan ada bangkit semula. So, Allah tidak hanya melepaskan kita melihat alam tanpa ada connection dengan akhirat. Sebab sains adalah tentang melihat alam. Kan awal tu lihat alam kan, 13 ayat pertama. Lihat binatang ternak, lihat langit, lihat laut. Semua tu ada kaitan dengan sains. Tetapi sains terbatas hanya pada alam. Dia tak akan sampai kepada proses seterusnya. Barzakh, hidup semula. Sebab tu perbincangan tu daripada alam, oh sekarang hidup kembali. Allah tidak hanya Allah tidak menyerahkan kita dalam bentuk layang-layang tanpa tali. Dia tetap ada connection. So kematian ini supaya menerangkan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dulu. Ya, alam secara fizikalnya ini melalui kacamata sains. Tapi kacamata sains takkan boleh dapat capai benda gaib. Alladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Dan mereka kerana nak mempertahankan sains ni sanggup untuk menolak benda. Kami jadikan bangkit semula ini supaya mereka kan perselisihkan dan supaya mereka tahu dan faham. Mereka deny. Dahsyat betul. Dahsyat betul. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Untuk buat ini semua mudah saja bagi kamu. Kami cuma kata kun, jadi, dan dijadi. Kita tak boleh buat macam tu lah. Tak boleh. Lemahnya kita. Nak buat assignment, cuba sebut kun. Kun. Tak jadi-jadi. Tak jadi-jadi. Kan nak masak tengah hari nanti ni, cuba. Letak bahan-bahan kat situ. Kun. Tak gerak. Kun. Tak gerak. Itu level kekuasaan Allah. Dan Allah reveal. Untuk kami jadikan ni, cukup sekadar kami sebut kun. Sama macam dalam surah yang lain, surah selepas Naba, Naziat. Surah Naziat ayat 13. Surah An-Naziat ayat ke-13. Pasal dia tak keluar. Loh. Okey. Ayat 13. Fa innama hiya zajratun wahidah.
Perbahasan sebelum tu adalah mereka bawa tulang yang hancur depan Nabi. Dia kata ini boleh bangkit semula ke? Macam ini boleh hidup balik ke? Pertanyaan yang sama dari dulu sampai sekarang tentang isu hidup balik ni. Orang dulu pun sama, orang sekarang pun sama. Malah profesor kat universiti pun masih lagi bertanya benda yang sama. Lalu Allah jawab, senang saja. Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Semudah sekali tiup. Jawapannya, bila orang tanya, ini boleh hidup balik ke? Allah jawab, hiya zajrah wahidah. Hanya dengan satu tiupan. Kalau orang Johor kata sekali hembus. Hanya dengan satu tiupan. Tak perlu jawab panjang-panjang. Allah cuma kata sekali tiup je. Bingung dia mikir. Sekali tiup boleh bangkit ni semula. Ya, itu level kekuasaan Tuhan. So sama macam ayat tadi. Idza aradna ayyaqula lahu kun fayakun. Kami katakan pada dia annaqula lahu kun fayakun. Macam dalam surah Yasin. Kalau kami nak, kami kata padanya jadi, maka jadilah engkau. Kun fayakun. Walladzina hajaru fillah. So setelah Allah berikan penjelasan demi penjelasan, terutamanya berkaitan dengan alam dan apa kejadian selepas daripada kiamat, iaitu bangkit semula. Bangkit semula. Ada orang yang mula sedar. Dan orang yang ada kesedaran ini, Allah bukan sahaja sebut dia sebagai orang yang berhijrah, tetapi orang ini berhijrah menuju Allah. So, term hijrah itu, dia bukan sekadar perpindahan daripada Mekah ke Madinah, tetapi dia ada hijrah menuju Allah. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, kami akan tempatkan mereka di dunia kebaikan. Allah tidak kata khair, sebab khair tu hanya di akhirat. Allah kata level dunia ni hasanah. Sebab kita masih lagi lapar, perlu cari makan. Kita masih lagi perlu buang air. Kita masih lagi rasa penat. Kita masih lagi badan berbau, berlengas. Kita masih merasai tekanan-tekanan itu. Kesakitan-kesakitan, kesukaran itu. Malamnya sejuk, siangnya panas. Masih lagi rasa itu. Itu pada level hasanah. Wala ajrul akhirati akbar, akan tetapi balasan di akhirat lebih besar. Boleh je kita translate dekat sini lebih besar. Tapi bila kita kata Allahu Akbar, kita kata Allah Maha Besar. Macam mana kita ni? Kan kalimah kat situ akbar. Wal ajrul akhirati akbar. So ganjaran dekat akhirat lebih besar. So Allahu Akbar tu maksudnya Allah lebih besar berbanding apa yang kita fikirkan, apa yang kita mahu. So solat tu dihadiri dengan tanggapan, dengan emosi Allah lebih besar dahulu. Nak cari kunci ke apa, nak periksa, tak. Allah lebih besar, tinggalkan yang lain. Lau kanu ya'lamun. Itu kalau mereka tahu perbandingan dan akhirat. Sebab ada je orang menuju Allah, tapi mereka masih belum benar-benar tahu. Belum benar-benar faham. Kan mu'alaf yang dia masuk Islam, dia rasa masuk Islam ni akan jadi lebih mudah. Sebab dia tahu orang Islam ni suka bersedekah. Maka dia tak nak keluar daripada kampung itu, kerja dia hari-hari, minta sedekah. Islam bukan begitu. Din ini bukan begitu. Din ini perlu tunjuk effort, tunjuk usaha, buat sesuatu. Barulah kau akan dapat
di dunia ini, sesuatu di dunia. Bukan bermaksud bila kau dah tukar agama dan semuanya menjadi mudah. Tidak. Dia jadi mudah sebab ada iman dalam diri. Dia jadi mudah sebab kau ada takwa. Takwa itulah yang menjadikan apa yang kita lalui jadi semakin mudah. Ditambah pula pengalaman. Itu cerita lainlah pengalaman. Alladzina ala rabbihim yatawakkalun. Lau kanu ya'lamun, Allah kaitkan terus dengan mereka yang sabar dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Bukan tadi kat dunia dapat hasanah. Ya, engkau masih di dunia. Tapi pada level sana dan kau masih perlu belajar untuk sabar. Dan jangan lupa, sabar buta saja tak membawa ke mana-mana. Perlu disuli dengan tawakal, bergantung kepada Allah. Saja tahan diri, tapi dia kena ada connect, kena ada hubungan. Aku serahkan urusanku pada Allah Subhanahu wa taala. So ayat 43 di Wama arsalna qablika. Ini tentang Rasul, tentang utusan pula. So kita berhenti pada ayat 42, iaitu titipan nasihat agar kita kekal sabar dan tawakal. Di alam bukan boleh dapat sehari dua. Nak memahami hubungan alam dengan akhirat bukan memadai hanya sekali dua ikuti kelas tadabbur. Dia kena kita usahakan sendiri dan proses itu perlu kepada sabar. Dan ada masanya waktu kita memerhati itu kita tak jumpa hujung pangkal. Maka kembali pada Allah, tawakal. Dan khawatir bila kita hanya berpada dengan pemerhatian kita tanpa kita buat discuss, perbincangan, bertanya dengan orang yang lebih tahu dan lebih pakar. Kita takut apa yang kita lakukan tu hanya andaian-andaian, tidak berdasarkan kefahaman sebenar. Kan contoh macam yang Ustaz Syari sharekan melalui alam tarot. Teleskop. Siapa doktor Hiriani? Teleskop James Watt yang baru. Bentuknya heksagon. Kenapa tak buat macam biasa kan? Kanta cengkung macam ni, bentuknya bulat, macam teleskop yang kita biasa nampak. Kenapa cerminnya tu bentuk heksagon? Sebab melalui pemerhatian mereka, kajian sains yang dilakukan, bentuk begitu adalah paling seimbang, paling kuat, paling stabil berada di ruang angkasa lepas. Yang kita tak tahu bentuk tekanannya, distortionnya, macam mana punya kuat dan hebat. Maka bentuk itu Allah sudah siap-siap wahyukan kepada lebah untuk hasilkan agar kita boleh belajar. Dan pembelajaran itu perlu dengan sabar dan tawakal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, baru nampak pencerahan yang bila Ustaz ni baru nampaklah benda semua. Macam sekarang kalau daripada ayat 35 tu sebenarnya kita boleh kait je dengan surah Asy-Syams ayat 8, kan Allah telah bagi kepada kita dua jalan, jalan takwa dan jalan fujur. Jadi kita boleh buat pilihan. Sedangkan ayat 35 ni dia orang cakap kenapa Allah tak jadikan dia orang macam tu kan? Sebenarnya Allah bagi tu supaya kita membuat pilihan. Allah dah bagi kat kita, Allah dah sempurnakan ciptaan kita pada surah Asy-Syams ayat 8 tu. Kemudian Allah bagi kita dua jalan untuk kita pilih. Tapi kenapa mereka tidak mau memilih? Jadi sebenarnya tiada alasan. Dan satu lagi, baru dapat pencerahan, rupanya berjalan di muka bumi ini salah satu dia terkait dengan kehidupan dan kematian. Selama ni kau dah ingat kalau tengok jalan ni macam apa yang diceritakan di dalam Al-Quran je lah. Selama ni kau pandang macam tu. Jadi sekarang ni dah nampak lah. Maknanya di mana kita berjalan je, situ sebenarnya di mana ada kehidupan, situlah ada kematian. Jadi kita belajar daripada benda tu dah sebenarnya. Ada nak tanya soalan ke jemaah lain? Adakah? Sekejap.
Tak ada kod. Dah 11.04 dah. Jadi alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi Ustaz ya. InsyaAllah, Jadi insyaAllah. kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, selamat berpuasa. Jangan Ya, lupa selamat baca Ustaz. Quran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih semua. Kirim. Okey. Terima Okey, Ustaz. Jadi Kak Izzah akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puan Liza. Rahmat. Ajar. Kak Ajar sudah Syeda ada. Ah, Ajar sudah ada. Kak Syeda, Kak Syeda tengah duk kemas barang rasanya. Saya yang akan end sesi ni. Ya ke? Dia nak pergi mana? Ya. Dia nak pergi mana? Pergi ke barang? Kak Syeda nak pindah tu. Oh, pergi pindah kat mana? Ada Pindah kat lain. Pindah kat lain. Pindah dekat apa tu? Bukit Beruntung ke apa? Untung dia nak. Untung. Dia pergi rumah lain lah. Rumah tu dia jual lah. Tak tahu pula. Kak Ayah kena tanya Kak Syeda. Tak apa. Nanti kirim salam kat dia. Bila kita berhijrah kat Bukit Beruntung pula. Ya, Assalamualaikum. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Selamat Semua. puasa. Bantu selamat puasa semua. Baik-baik. Ya. Assalamualaikum. Selamat puasa semua. Selamat puasa Liza. Bye Liza. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam tuah.